Saya tidak pasti jika anda dapat merasakannya. Kurang-kurangnya kami dari kacamata media melihat perkembangan mutakhir ini menuju kepada pilihan raya umum peringkat negeri. Ada menyebutnya sebagai PRN. Tidak menjadi masalah untuk tujuan perbincangan. Tetapi dari segi legaliti, ia disebut sebagai PRU negeri dalam Perlembagaan Malaysia. Dan PRU negeri ini yang dijanjikan 6 buah negeri yang masih berbaki akan dilakukan secara serentak. Berarti dalam tempoh kurang daripada 30 hari pada sekarang, satu demi satu negeri bakal mengumumkan pembubarannya sebelum SPR memaktubkan tempoh berkempen dan juga bila pilihan raya bagi ke-6 negeri ini akan terlaksana. Untuk memudahkan rakyat dan pengundi, tentunya kita mengharapkan ke semua negeri ini akan melaksanakan PRU negerinya pada waktu yang serentak. Namun segalanya berkemungkinan dan itulah pencak silat di dalam politik tanah air kita dengan serba-serbi kerenahnya. Mungkin kita bagi pemain politik tidak menyebut itu sebagai kerenah, tetapi itulah tactical maneuvering yang berada di dalam genggaman ketentuan masing-masing. Untuk membincangkan ini kami bawa dua orang teman di studio menemani saya, Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, penganalisis bebas dan juga kolumnis. Dan juga secara dalam talian Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, pensyarah sosiologi politik Universiti Sains Malaysia. Assalamualaikum, selamat datang Dr. Zaharuddin. Prof. Siva. Ya, selamat pagi. Selamat pagi pun. Tengok. Selamat malam. Itu banyak sangat buat bicara tu sampai dia terlupa yang mana pagi yang malam. Saya mengusik Prof. Siva di awal tadi, kata semenjak mutakhir ini jarang-jarang masuk studio dari kejauhan saja. Tapi tak apa, walau bagaimanapun. Prof. Siva, terima kasih kerana masih sudi bersama kami. Sudi itu panjang sikit. Saya mulakan dulu dengan Dr. Zaharuddin. Kalau pilihan raya diadakan seminggu 2 lagi, siapa menang? Itu terus conclusion saja. Yang menang, tak payah sembang panjang-panjang. Yang menang yang menjadi kerajaan. Okay. Apakah incumbent akan menang kalau pilihan raya ada lagi 2 minggu? Dia tidak boleh dilihat sebegitu. Maknanya kadang-kadang orang lupa. Politik ini atau pilihan raya ini harus dilihat secara matematik, bukan secara perspektif semata-mata. Matematik ini maksudnya berapa ramai yang keluar undi dan pengiraan, dia ada pengiraan. Kalau kita tengok suasana semasa, kalau kita lihat juga kemungkinan juga Selangor boleh berubah bila-bila masa kalau ikut kepada rencam yang sedia ada pada hari ini, mungkin dia akan menjadikan satu mainan silat atau orang kata seni politik dalam politik untuk membawa hala tuju pilihan raya negeri ini. Macam-macam boleh terjadi kerana setiap parti mempunyai kaedah-kaedah tertentu. Seperti mana kita masak nasi goreng lah. Masa zaman kita dulu-dulu, ada orang kata masak bubuh nasi dulu, ada orang kata bubuh recam-recam dia dahulu. Tapi endingnya adalah dia nak menghasilkan nasi goreng yang sedap. Begitu juga dalam politik. Kita tidak boleh melihat, memang perancangan asal kita merasakan seperti mana saudara Syed Menawar mengatakan tadi, kita nakkan kalau boleh ke-6 negeri ini berlangsung serentak atas dasar mudah. Sebenarnya kos. Kalau bukan melibatkan kos, mungkin orang tak memikirkan suasana sebegini. Tetapi kalau kita melihat daripada pencak silat setiap parti, mungkin masing-masing mempunyai perancangan yang tertentu. Mungkin untuk negeri Selangor, dia merasakan harus ketika ini dibubarkan dengan segera. Atas dasar, ia mungkin menjadi satu titik tolak penentu kepada keputusan di negeri-negeri yang lain. Kita tidak tahu, itu perancangan mereka. Kita lihat sehari dua ini. Tapi kalau pejabat esko telah dikosongkan, itu petanda awal. Tapi saya lihat negeri-negeri lain pejabat esko masih beroperasi seperti biasa. Jadi kita tak tahu bagaimana kehendak yang diluahkan oleh parti, yang telah dibincangkan oleh parti, dan yang pastinya yang kita nak tahu ialah kita nak masuk dalam pilihan raya negeri ini dalam suasana aman harmoni. Kita cuba berpolitik dalam keadaan matang. Kita cuba berpolitik tanpa mengira ataupun kita orang kata membunuh karakter mana-mana individu sekalipun. Itu yang saya dambakan. Itu yang saya cukup inginkan. Tetapi boleh terjadi atau tidak, terserah. Kadang-kadang orang pemain politik ini betul, mereka ini punya toksik sendiri. Toksik yang mana yang merasakan bahawasanya dengan bermain dengan toksik ini akan menyebabkan menjadi magnet. Orang tertarik, orang suka kepada diri seseorang itu. Tapi pada masa yang sama, kadang-kadang kita lupa impak akibat daripada perbuatan kita itu. Jadi saya nakkan kalau boleh, kalau siapa saja, negeri mana sekalipun yang mengumumkan selepas ini, membubarkan, saya tahu kita nak tak nak, dalam masa seminggu 2 ni kena bubar, nak tak nak. Jadi
mungkin perancangan setiap negeri tak sama. Kita boleh lihat bahawasanya kalau saya menjadi negeri-negeri yang saya rasa parti saya cukup selamat, mungkin saya bertahan dahulu. Kerana banyak lagi saya boleh laksanakan, boleh saya menarik. Pada masa yang sama, kepada mungkin saya kalau pihak lawan, saya melihat negeri itu bermasalah, saya nak segera diadakan pilihan raya. Kerana itu mungkin menjadi aset kepada saya, menjadi peluru bagi saya untuk menyerang negeri-negeri lain. Mengosongkan pejabat Exco sekarang mungkin terlalu awal kot, sebab nanti ada proses caretaker government, apa itu kita mungkin selit dalam perbincangan kita. Prof Siva, kalau 2 minggu lagi berlangsung PRU negeri, adakah coraknya akan sama seperti PRU yang lalu? Nanti itu bersifat dinamik, tidak lagi statik, dan saya percaya beberapa perkara harus jadikan sebagai penanda aras, harus jadikan petunjuk. Dan kalau kita lihat, pembubaran Dewan Undangan Negeri bermula yang diadakan pada tahun 2018. Mau tak mau, sidang di Dewan Undangan Negeri Selangor akan berakhir pada 26 Jun. Dan itu perlu akan terbubar dengan sendirinya, diikuti di Terengganu 27 Jun. Dan kemudian yang keempat barangkali akan terbubar di Negeri Sembilan 1 Julai, 4 Julai di Kedah, dan akhirnya Pulau Pinang pada 1 Ogos. Bermakna ini tempoh masa yang sudah pasti akan melihat pilihan raya negeri perlu. Sekarang sama ada penyandang mampu untuk bertahan atau tidak perlu bergantung kepada banyak faktor. Apakah isu yang akan dimainkan, apakah calon yang akan dikemukakan, apakah kesetiaan kepada parti wala atau parti itu masih lagi ketara. Apatah lagi selepas pilihan raya umum pada 19 November 2022 kita telah melihat gelagat pola apabila pembentukan sebuah kerajaan yang baru bersifat penggabungan, kerajaan campuran, kerajaan perpaduan, ia juga akan diuji. Apakah pilihan raya negeri ini akan menjadi satu referendum kepada tetapi kerjasama parti-parti politik di dalam blok baru ini, dan bagaimanakah itu juga akan jadikan sebagai petunjuk kepada siapa yang bakal menang. Jadi saya rasakan bahawa di Kelantan, Terengganu, Kedah, mungkin yang mahu diperhatikan juga adalah apa yang bakal berlaku di Pulau Pinang. Apakah akan berlaku dalam kalangan pengundi Melayu khususnya. Di Selangor juga begitu, di Negeri Sembilan. Jadi saya rasakan bahawa banyak perkara harus jadikan sebagai, dan selalunya selepas pembubaran itulah kita mampu untuk menilai, meneliti, menghalusi pola gelagat pengundi ini sejauh manakah mereka mampu untuk kekal ataupun bersifat sementara saja apa yang telah kita lihat pada November. Jadi saya percaya parti-parti politik juga tahu ini merupakan satu ujian besar, uji kaji apakah perubahan pola pengundian yang di November 2022 itu bersifat kekal ataupun akan ada perubahan, dan saya percaya banyak isu akan dimainkan. Itulah yang mahu kita lihat selepas ini negeri nanti. Okey, kita tahu di dalam PRU ke-15 lalu coraknya telah pun dibaca, telah pun dianalisa. Tetapi di sepanjang tempoh di antara PRU yang lepas sehingga sekarang ini, beberapa culaan survei dilakukan dan menunjukkan ada peningkatan populariti khususnya yang dipacu, dipandu oleh PMX ni. Adakah bererti kita menjangkakan corak PRU 15 itu akan berbeza disebabkan oleh kesan yang dipacu oleh PMX ini, Dr. Zaharuddin? Bagi saya melihat kita harus membezakan ketika kita berlaku pilihan raya umum dengan pilihan raya negeri. Kerana bila kita melakukan pilihan raya umum hari itu adalah kita untuk memacu negara. Kerana itu adalah satu, orang kata, a new playground, padang permainan yang berbeza. Sekarang ini kita memacu negeri. Tidak sama seperti mana kita memacu negara. Kehendak negeri itu mungkin tidak sama dengan kehendak negara. Mungkin orang-orang di negeri tertentu merasakan kita nak kehidupan yang very simple. Tak perlu pada complicated, tak perlu pada komplikasi, memerlukan pada suasana yang tenang, tidak perlu kepada apa-apa jua. Kerana itu adalah lumrah yang dipilih oleh negeri tersebut. Kepada negeri-negeri yang memacu ekonomi, mungkin mereka merasakan kita tidak boleh duduk dalam keadaan statik. Dia memerlukan kepada kemajuan, memerlukan kepada harmoni untuk meningkatkan ekonomi. Jadi setiap negeri mempunyai kehendak yang berbeza. Jadi untuk kita pukul rata mengatakan semuanya akan mempunyai pengaruh tertentu, saya rasa mungkin tidak. Kerana seperti mana yang dikata, kehendak setiap negeri itu tidak sama. Kita kembali kepada persoalan ketika ini.
impaknya, adakah kerajaan perpaduan yang telah tercipta ini boleh memberi impak baru kepada parti pemerintah? Saya rasa mungkin ada, kerana kelebihan kepada kerajaan itu sudah pasti. Kelebihan untuk mempromosikan polisi-polisi baru, kelebihan untuk menunjukkan kejayaan-kejayaan walaupun baru dalam 200 hari ini, kerana itu mungkin menjadi sesuatu yang didambakan oleh masyarakat, pembaharuan yang didambakan. Kerana inilah juga kita ingin beralih daripada suasana tidak tentu hala, gundah gelana dalam perasaan setiap hari, tidak tahu ketentuan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita sudah ada satu kepastian, kerajaan telah ada dan harus berjalan. Jadi mungkin itu menjadi satu kelebihan yang diberikan kepada kerajaan yang sedia ada untuk meneruskan momentum yang sedia ada. Pada masa yang sama, saya melihat setiap parti mempunyai kemelut yang tertentu. Sebagai contoh, saya mungkin Prof. Siva, sahabat saya, mungkin boleh mengulas perkara-perkara yang sebegini. Apabila dikatakan terlampau ramai warlord, istilah saya, panglima-panglima yang berhijrah daripada satu parti ke satu parti yang lain. Bukankah ini akan menimbulkan lebih banyak konflik dalaman ke dalam parti-parti tersebut? Sebagai contoh, kalaulah saya sebutkan, boleh disebutkan di sini, saya rasa bolehlah juga disebutkan. Sebagai contoh, kalaulah kita ambil Tan Sri Anwar Musa bertanding di Kelantan sebagai menggunakan banner PAS, tidakkah ini akan mencetuskan kemelut baru dalam PAS? Persoalan yang akan saya timbulkan ialah, kalaulah ditakdirkan Perikatan Nasional menang di Kelantan, siapa yang akan menjadi Menteri Besar di Kelantan? Kerana kita sudah ada figura-figura yang tertentu, yang mempunyai cita-cita tertentu dalam parti-parti tertentu untuk terus survival politik mereka. Pada masa yang sama, kita lihat juga, kalau contohnya, kalau di Selangor, desas-desus mengatakan bahawasanya Tan Sri Nur Omar memang akan bertanding. Kalau kita lihat juga desas-desus mengatakan Syahidan Kasim juga akan bertanding di Selangor. Maka persoalan yang ditimbulkan ketika ini, kalaulah warlord ini bertanding di tempat-tempat tertentu, pasti ada tujuannya, pasti ada sebabnya. Tidakkah mereka juga mempunyai cita-cita tertentu? Bagaimana terjadi pula permasalah konflik dalaman dalam parti tersebut? Bagaimana untuk mereka yang sedia ada berjuang dalam parti itu daripada hari yang pertama, tiba-tiba ada orang turun dengan payung terjun dengan kekuatan yang tertentu dan menyatakan bahawasanya parti memutuskan mereka-mereka ini mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu, maka kita harus memberi ruang. Sama juga apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan mempelawa KJ untuk menyertai. Bagi strategi sebagai seorang pemimpin nampak cantik. Ada orang lain untuk masuk parti kita dan mereka ini punya kredibel. Tetapi dalam ahli-ahli parti yang sedia ada, apa perasaan mereka? Bagaimana pula perasaan dengan Datuk Seri Azmin contohnya? Bagaimana pula perasaan dengan Peja? Kerana tiba-tiba ada payung terjun baru yang dipelawa untuk masuk dan menyertai parti tersebut. Bukankah ini lebih menjadikan satu kemelut baru dalam parti-parti tersebut? Jangan kita nampak bahawasanya semuanya nampak sama, senang, seolah-olah tidak ada masalah dalaman. Tetapi inilah yang bagi saya kata bibit-bibit kehancuran dalam kesamarataan. Okey. Saya biarkan doktor bercakap panjang tadi tu. Kalau saya bayangkan kalau duduk di depan meja ni Prof. Siva, Dr. Zahrin, saya di Mahbub Bangsa tu, kena pangkah awal ayat tadi tu. Tapi kita berehat seketika dan kembali selepas ini kita lontarkan persoalan yang sama kepada Prof. Siva untuk menjawabnya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesian anda. Vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran. Vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumokokal pada umur 4 dan ke-6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumokokal dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan. Jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama lindungi vaksin berkesan.
Kampung kita ni kotor lah tu. Saya pun sudah sakit perut ni tu. Kata kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita. Saya merasa sunyi dan perasaan sedih berpanjangan. Saya sering menyalahkan diri dalam setiap permasalahan. Saya kerap mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri. Awas! Itu tanda-tanda kemurungan. Jangan pandang remeh kerana masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka menjadi masalah kesihatan kedua tertinggi selepas penyakit jantung. Jangan biar emosi mengawal diri anda. Kepelbagaian budaya, agama dan adat masyarakat. Hidup dalam suasana aman dan harmoni. Bagai pelangi mewarnai keindahan alam. Kepelbagaian budaya, identiti negara. Warna-warni budaya dihormati, persamaan diraih. Keamanan dan kemakmuran negara dinikmati. Malam ini secara langsung kita bincangkan tentang perkembangan menuju kepada PRU 6 negeri. Seketika tadi Prof Siva menyebut beberapa tarikh-tarikh penting di mana secara otomatis beberapa negeri akan terbubar. Yang paling lewat adalah Pulau Pinang menjelang 1 Ogos. Kita menantikan isyarat untuk kembali bersama dengan Prof Siva seketika nanti. Tapi di studio juga menemani saya pada waktu ini adalah Dr. Ahmad Zaharuddin Sani, Ahmad Sabri, digandingkan dengan Prof Siva. Nanti kita akan kembali bersama Prof Siva. Saya sebenarnya berniat untuk politik Panglima Perang, politik warlord itu tadi kita lontarkan kepada Prof Siva, tapi kita menanti untuk beliau kembali semula bersama kita secara dalam talian. Jangan kita menebas lalang, beat around the bush. Macam mana nak terjemahkan tu? Kita tahu ada 2 set di antara 6 negeri ni, Kelantan, Terengganu, Kedah. Itu satu set. Dan kita juga ada Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang satu set. Betul. Doktor nak bincang set yang mana dulu? Saya berikan. Kita boleh set yang mana-mana. Kita pergi pada Pantai Timur dan Kedah dulu. Boleh. Terengganu dan Kedah dulu. Boleh. Kita tahu ini adalah merupakan gambaran gelombang hijau dalam PRU 15. Ya? Dan adakah bacaannya masih sentimennya sebegitu selepas beberapa perkembangan dan juga maneuvering yang dia buat oleh kerajaan perpaduan ini? Bagi saya melihat dalam kaedah yang berbeza, kerana kita tahu dalam PRU yang hari itu elemen 3R itu menjadi mainan utama. 3R kita tahu R yang pertama itu adalah tentang royal, raja-raja. R yang kedua itulah tentang race, tentang bangsa itu. R yang ketiga itulah tentang religion, tentang agama. Ini adalah dominasi yang dimainkan oleh setengah-setengah pihak parti-parti politik untuk menarik pengundi. Dan pengundi kadang-kadang termakan dengan elemen-elemen begini. Elemen ketuanan Melayu, elemen kita akan terpinggir, elemen bahawasanya agama kita akan terus pupus dan sebagainya. Itu menjadi satu elemen penarik kepada golongan-golongan yang tertentu. Tetapi saya rasa sepanjang berlakunya peralihan 200 hari ini lebih kepada advokasi. Kerana kadang-kadang orang tidak tahu bahawasanya bukan semudah itu berlakunya sebarang konflik. Kerana kita termaktub dalam perlembagaan. Perlembagaan telah tertulis sesuatu untuk berubah perlembagaan itu. Bukanlah semudah kita memetik jari. Kerana kita memerlukan pada proses-proses tertentu. Kalau agama telah termaktub dalam perlembagaan, agama Islam sebagai agama utama kita, dan kita tidak menafikan bahawasanya penganut agama lain boleh mengamalkan, itu sudah termaktub. Bagaimana kita nak terbalikkan perkara itu dalam perlembagaan? Boleh terjadi, tetapi dengan melakukannya dalam kuasa parlimen. Kita berlaku perubahan tersebut. Untuk berlaku, saya rasa agak tipis. Sama juga seperti mana kita nak cerita tentang hak keistimewaan orang Melayu dan sebagainya. Kalau sesuatu yang sudah termaktub untuk kita ubah,
mungkin sukar. Tetapi nak kata 100% sukar, tidak mungkin terjadi, mungkin. Tetapi jawapannya still tetap sama, tipis. Kerana elemen-elemen ini kadang-kadang menjadi elemen yang mempengaruhi. Kalau kita lihat set kepada situ, kalau kita set yang kedua pula, kita lihat sebenarnya set kedua ini adalah elemen-elemen pembangunan. Kerana kita lihat negeri-negeri ini adalah negeri-negeri yang mengutamakan perindustrian. Dominasi ekonomi itu banyak bergantungkan kepada penghilangan, pelaburan daripada luar. Jadi apa yang mereka nakkan? Pastikan negeri-negeri ini mempunyai elemen-elemen kestabilan. Dia tidak nak berlakunya banyak pertukaran polisi, perubahan tapak kepimpinan tanpa tunjuk arah, menyebabkan orang lagi daripada perindustrian yang sedang berlaku itu. Pada masa yang sama, ini adalah set yang kedua ini adalah negeri-negeri yang menjana ekonomi buat negara. Negeri-negeri yang banyak menghasilkan KDNK dia. Jadi pada masa yang sama, kita tidak menafikan, seperti mana saya ulang tadi, setiap negeri mempunyai kehendak yang berbeza. Mungkin ada negeri merasakan kita sebenarnya tak apa dalam suatu keadaan ini kerana dia tidak menjejaskan sebarang aktiviti kita, kehidupan kita. Politik pembangunan tak wujud. Tak makan. Tak makan. Kita tak boleh cerita nak buat jalan raya pun kat kawasan tersebut kerana mereka tidak memerlukan kepada jalan raya. Bagi mereka sekadar cukup dapat makan, tak kira lah orang nak kata kais petang ke kais pagi. Istilah tu tak kisahlah bagi mereka. Cukup adalah dan tidak memerlukan sesuatu yang lebih daripada situ. Pada masa yang sama, mungkin pemikiran juga mengatakan kalau tak ada kat negeri ini, kita boleh dapat daripada negeri lain. Maka berlakulah penghijrahan penduduk bekerja di tempat-tempat yang lain kerana negeri tersebut gagal menyediakan kehendak tersebut, tetapi disebabkan oleh desakan hidup maka harus pindah ke tempat lain. Ini pun jadi persoalan yang utama. Akhirnya persoalan yang kita nak timbul, mungkin kita akan bincangkan juga selepas ini kalau Prosiva ada, ialah tentang pengaruh pengundi luar. Ya, adakah mereka ini adalah faktor penentu kepada kejayaan mana-mana negeri? Kerana kalau kita lihat, contohnya lah, kalau kita tahu di Selangor ini saja, berapa ramai pengundi luar. Cukup ramai pengundi yang mengundi di luar Selangor daripada pengundi yang duduk di Selangor yang mengundi di Selangor. Jadi, apakah faktor-faktor elemen tersebut? Mungkin bagi pengundi-pengundi ini tidak merasakan apa-apa kerana dia sudah dapat apa yang ada di negeri tersebut. Kerana kenikmatan pembangunan ekonomi sedia ada. Tetapi dari segi untuk kelangsungan kehidupan kebiasaannya mungkin memiliki faktor yang berbeza. Jadi ini dua faktor yang mungkin akan memainkan peranan yang cukup penting. Dan pada masa yang sama, mungkin kerajaan juga perlu melihat relevansi untuk pengundi-pengundi luar ini. Mungkin ada peraturan baru. Kat mana tinggal? Dekat situlah kau menentukan undi anda. Yeah. Tapi itu akan memakan masa untuk dilaksanakan. Betul. Mungkin tidak akan berbekas di dalam PRU yang terdekat ini. Saya berbalik kepada set yang pertama. Apabila Dr. timbulkan tadi tentang 3R. Kerana mutakhir ini proklamasi orang Melayu. Ini dia sudah mula bawa kepada satu polemik yang berbeza. Tetapi saya tahu satu-satu kempen itu harus dicermati kerana ia boleh saja tergolek ke kanan atau ke kiri. Setuju? POM, proklamasi orang Melayu ini sudah pun timbul ura-ura soal perlu disiasat, perlu berdepan dengan pertuduhan dan ada pihak yang sudah mula membuat laporan polis. Dan kita lihat kenyataan-kenyataan termasuk yang dikeluarkan oleh Tun Mahathir hari ini dan semalam juga agak keras. Saya sebutkan ia boleh tergolek ke kanan, boleh tergolek ke kiri. Jadi bagaimana realiti ini dalam konteks tiga negeri Melayu heartland ini? Saya nak menjawab dalam kaedah yang berbeza kalau Tuan Syed benarkan saya. Kita sering menyebut tentang proklamasi orang Melayu, tapi saya lebih suka kalau kita menyebut proklamasi orang politik. Kerana bagi saya, orang politik inilah yang perlu ada perjanjian yang dahulu. Perjanjian bahawasanya mereka ini akan menjadi pemimpin yang berintegriti. Perjanjian bahawasanya mereka ini akan walk the talk, akan melaksanakan apa yang mereka bicarakan. Perjanjian yang mengatakan mereka ini penuh dengan integriti. Perjanjian bahawasanya mereka ini akan mendukung tentang perlembagaan. Perjanjian ini perjanjian ahli-ahli politik yang mana menunjukkan bahawasanya mereka ini naklah berjuang untuk rakyat demi negara. Kalau kita boleh melaksanakan proklamasi orang politik ini,
lupakan saja apa-apa saja proklamasi. Kerana kita sudah berada di landasan yang betul. Ketika ini semuanya menjadi, bagi pandangan saya adalah sebagai orang kata umpan gula-gula untuk menjadi menarik pengundi. Tetapi kalau kita ada satu garis tuntas yang mengatakan bahawasanya orang politik harus ada sikap-sikap tertentu. Orang politik tidak boleh, orang kata, janji ketika pilihan raya. Orang politik tidak boleh hanya jumpa ketika pilihan raya. Orang politik ini perlu ada integriti ataupun garis panduan yang tertentu. Buat ini dulu. Kenapa kita nak buat proklamasi orang Melayu tetapi orang yang nak melaksanakan ini kita abaikan? Buatlah berapa banyak proklamasi sekalipun, kalau orang-orang politik ini gagal untuk mengawal diri mereka, gagal untuk berintegriti, gagal untuk mencari objektif penyatuan perpaduan dalam negara, apa gunanya? Okey. Prof Siva sudah kembali bersama kami. Prof Siva, kita uji. Okey. Saya bimbang Prof merajuk lama terkeluar. Dan Prof Siva, cuma Prof Siva tadi terkeluar dan beberapa inti penting mungkin tak sempat Prof mendengar secara langsung soal politik panglima perang, pengundi luar, dan kebetulan kita sedang membincangkan kami sedang membincangkan dua set negeri. Satu melihat land Kelantan, Terengganu, Kedah. Dr. Zahrudin sudah mengulaskannya dan kita menyentuh sedikit juga Negeri Sembilan, Selangor dan juga Pulau Pinang. Tetapi bila menyentuh tentang Kelantan, Terengganu dan Kedah ini, Dr. Zahrudin menyebut 3R dan saya kaitkan dengan proklamasi orang Melayu yang menghangat 2 hari kebelakangan ini. Adakah itu akan memberikan bekas terhadap sentimen pengundi Melayu di dalam menentukan undi siapa nak diberi ini? Kini ada POM yang juga kelihatannya seperti mencabar salah satu daripada komponen R itu. Di waktu yang sama hujahnya bahawa orang Melayu sudah mula tersisih di negaranya sendiri. Dari kacamata Prof Siva, saya tak pasti orang kadang-kadang membaca Prof Siva ni pandangannya sudah Melayu itu. Tapi saya berikan Prof Siva lah untuk beri pandangan dulu. Beginilah, bagi saya 3R itu relevan dan sudah pasti akan digunakan pakai oleh mana-mana pihak ketika berkempen, kerana isu race, religion dan rulers ini merupakan satu yang menjadi intipati kekuatan kepada kerencaman dalam konteks negara kita. Dan kalau kita perhatikan kepada kedudukan di negeri-negeri yang kekuatannya pada pengundi Melayu, khususnya di Kelantan, Terengganu dan juga Kedah, sudah pasti isu inilah yang akan disemarakkan supaya secara emosional pengundi akan terikat dan juga mampu untuk memaparkan kekuatan di dalam usaha untuk memastikan bahawa mereka yang cuba mengangkat isu ini akan menonjol dari segi sokongan dan juga aliran yang mahu diberikan oleh pengundi. Tetapi waktu yang sama, kita tidak boleh menolak sama sekali kedudukan kerajaan perpaduan yang sama sekali masih mempertahankan persoalan dalam perlembagaan dan juga rukun negara. Perlembagaan itu masih menjadi teras, tidak pernah berada dalam kedudukan mana-mana sekalipun yang menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan meminggirkan isu 3R ini. Dan kalau kita lihat kepada titah bawah duli semalam sekalipun, itu juga menunjukkan bahawa keprihatinan ke bawah duli ke atas isu perbalahan dalam kalangan orang politik berkaitan dengan isu agama dan juga kedudukan Raja-Raja Melayu. Dan saya percaya dalam kedudukan sekarang ini, pengundi muda, pengundi yang berumur 18 tahun ke atas, pengundi yang kali pertama akan mengundi, turut akan melihat isu ini, memerhati bagaimanakah mereka harus mengundi, apakah masih terikat secara rigid kepada isu ini ataupun mahu keluar daripada kepompong ini. Bermakna dalam pilihan raya akan datang, mahu tak mahu, isu 3R ini akan dimainkan, disemarakkan. Dan saya percaya kedua-dua pihak, baik yang berada dalam parti pemerintah ataupun pembangkang, akan melihat kepentingan isu ini. Apatah lagi isu warlord, panglima dalam kalangan parti politik yang tersingkir juga pasti akan menggunakan isu ini untuk menunjukkan seolah-olah dalam kalangan parti kerajaan tidak memberikan keutamaan atas isu ini. Prof Siva, saya ingin kita beri ruang sikitlah. Prof Siva tadi dia terkeluar agak lama. Dalam konteks negeri-negeri Melayu, Kedah, Kelantan, Terengganu dan proklamasi ini, saya kaitkan dengan apa yang Prof sebutkan tadi. Kerana sekurang-kurangnya Tun Mahathir, bukan sekurang-kurangnya, memang Tun Mahathir yang menyatakan kini mutakhir ini, bahkan semalam mula meletakkan kedudukan yang bertentangan, mula mengkritik istana, dan itu sekaligus membina sedikit paradoks. Kerana kita mengatakan bahawa negeri-negeri Melayu ini yang harus akhirnya memperjuangkan
ketuanan dalam kerangka keabsahan istana, tetapi pemimpin yang menandatangani proklamasi orang Melayu itu sendiri hari ini membuat kenyataan-kenyataan, bahkan siap menuding kepada istana di negeri Johor. Ini satu paradoks yang bagaimana akan masuk di dalam psiki Melayu dari kacamata Prof. Kalau kita perhatikan, proklamasi itu dibawa oleh Tun Dr. Mahathir dan cuma disokong oleh pihak lain. Pihak lain tidak memainkan peranan penting sebagai yang menerajui pembawaan ke atas proklamasi ini. Dan saya tidak tahu selepas ini apakah akan ada pihak yang cuba meminggirkan diri mereka daripada isu ini kerana khawatir akan kehilangan sokongan jika secara berterusan mengkritik dan juga menunjukkan rasa tidak puas hati ke atas pihak istana. Sedangkan dalam perlembagaan jelas perkara 39 dan juga perkara 181 meletakkan kedudukan institusi Raja-Raja Melayu pada kedudukan tertinggi. Dalam konteks ini, psikik orang Melayu, khususnya luar bandar, saya percaya akan berhati-hati dengan apa saja kenyataan yang dikeluarkan yang berkaitan dengan kedudukan Raja-Raja Melayu khususnya, kerana yang memelihara, yang menjaga kedudukan perkara 3 dalam perlembagaan yang berkaitan dengan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan adalah Raja-Raja Melayu. Majlis Raja-Raja Melayu yang akhirnya akan menjadi petunjuk kepada isu yang berkaitan dengan agama, Raja-Raja Melayu dan juga isu-isu yang berkaitan dengan perkara 153. Dalam soal ini, barangkali pengundi bandar, pengundi yang berada dalam kedudukan nilai kelas, profesionalisme yang berbeza, mungkin akan mempunyai pendirian yang berbeza. Itu mungkin akan kita lihat pola gelagat pengundinya di Selangor, di Pulau Pinang misalnya. Tetapi Pulau Pinang juga saya percaya akan terikat dengan apa yang berlaku di Kedah, apa yang pernah berlaku di Perak, apa yang berlaku di Perlis. Barangkali turut akan mempengaruhi pola pengundian dalam kalangan orang Melayu di 15 kawasan, iaitu 11 di Tanah Besar dan juga 4 di pulau. Kita akan perdalamkan lagi tentang sentimen pengundi buat masa ini dari bacaan dua tetamu teman-teman yang saya bawa pada malam ini, Dr. Ahmad Zaharuddin dan juga Prof. Siva. Teruskan kesian anda, kita kembali securus selepas ini. Bijak labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara, macam-macam sim yang ada mesti faham mana gelabur. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawabannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Semua sebenarnya tak pernah dengar perkataan bipolar disorder tu. Bila pergi hospital, dia akan sedut. Saya Samsudin dan saya Dr. Hemi Sayuti bersama kami dari majalah Dari Meja Doktor. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari.
Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Yang ditimbulkan oleh Dr. Zaharudin belum disentuh oleh Prof. Siva tadi berkait tentang pengundi luar. Kita akan kembali bersama Prof. Siva seketika nanti dan Prof. Siva sudah pun boleh mengikuti kita secara langsung dalam talian. Saya ingin membuka bayangan dua set yang kenapa kita bahagikan dua set itu adalah satu yang kita anggap bahawa prestasi ekonominya mencabar tetapi pengundinya tak kisah pun. Seperti itu tuan kita. Satu lagi 3 set negeri ni yang dikuasai oleh DAP dan juga PKR, negeri-negeri yang menjadi dinamo ekonomi. Betul. Jadi sentimen di antara 2 set ini berbeza. Bererti strategi yang akan dibawa baik oleh kerajaan maupun bangkang akan benar-benar perlu melihat kepada saiki di kedua-dua set yang berbeza ni. Setuju. Kerana itu saya merasakan daripada permulaan bicara kita tadi, saya merasakan parti juga mempunyai strategi tertentu. Kalau kita sebagai orang biasa ni merasakan sudah memang ada wujud di 2 set ni terhadap 6 negeri ini 3-3, ketara sangat perbezaan kehendak masing-masing. Dan saya lebih bersetuju kalaulah pilihan raya negeri ini boleh dilaksanakan dalam 2 set ini juga. Okey. Kerana perbezaan pembawakan. Tak mungkin kalau kita nak pergi bercerita di satu kawasan itu, cerita tentang bahawasanya kita memerlukan kepada pembangunan metropolitan dan sebagainya kerana tidak boleh diterima di akal. Kerana kehendak mereka berbeza. Dan kita tidak boleh mula bercerita tentang di satu kawasan yang sudah berbangun ini, maknanya kita harus kembali kepada sifat-sifat tradisionalis. Tak mungkin dan tidak masuk akal bagi mereka juga. Dan kerana itu saya merasakan, kalaulah ada parti-parti yang memerintah ini merasakan bersetuju dengan saya dengan strategi begini, kita pisahkan 2 set ini. Supaya perjalanan pilihan raya negeri ini lebih teratur dan kempen-kempennya itu adalah terjerumus kepada isu-isu yang sepatutnya dan tidak lagi menjadi isu-isu yang berceramuk. Letak semua atas meja, kau tarik sana, kau tarik sini, tak jadi. Kerana kehendak berbeza. Jadi kalau kita merasakan sebagai contoh, kalaulah kita katakan bahawasanya elemen bangsa itu cukup penting dalam setiap permainan pilihan raya negeri ini, kita boleh lihat bahawasanya kawasan bandar, kawasan luar bandar sudah ketara di mana hala tujunya. Pada masa yang sama, saya rasakan majoriti masih lagi dipegang oleh majoriti penduduk orang Melayu di setiap kawasan Dewan Undangan ini. Kalau perbezaan pun mungkin dalam 5-6%. Dan tak nampak lagi kawasan yang di mana majoriti nanti kita terlampau tinggi perbezaan antara satu sama lain. Jadi saya setuju bahawasanya elemen pengaruh ke orang Melayu ini, hala tuju orang Melayu ini menjadi peranan yang cukup utama dalam menentukan di mana pangkahan mereka pada pilihan raya tersebut. Jadi elemen-elemen ini juga memainkan peranan. Maksud saya di sini, setuju 3R kalau nak cerita tentang bangsa agama ini akan menjadi dominasi. Tapi mungkin pada masa yang sama di setengah kawasan tak jadi yang so urban. Kerana bagi mereka ini, kita ini adalah orang kata semua adalah warga negara Malaysia. IC kita adalah IC yang sama. Warna kita adalah warna yang sama. Kenapa kita harus membezakan antara A, B dan C? Itu mentaliti, mindset, praktik ataupun apa yang kita fikirkan oleh pengundi di situ sudah berbeza. Tapi benda yang sama, kalau kita bawa ke tempat lain, akan menjadi persoalan. Tidak. Aku ini tuan kepada negeri ini. Aku ini penduduk asal negeri ini. Aku ini yang memperjuangkan tentang kemerdekaan negeri ini. Kenapa harus ada sama rata di sini? Jadi saya bersetuju. Pandangan saya kembali. Kalau kita boleh pisahkan 2 set ini, cukup baik, cukup mudah dan perjalanan lebih harmoni bagi saya. Kerana saya bukan memikirkan tentang siapa yang menang. Saya memikirkan bagaimana kehidupan impak masyarakat selepas pilihan raya negeri ini. Ya, Prof. Siva, kita melihat 2 set ini dalam kerangka yang seperti satu seperti membandingkan antara sentimen, psiki dan psikologi negeri maju dengan negeri yang kurang maju. Saya guna istilah kuranglah di situ. Prof. Siva.
Tidak, saya hormati pandangan Dr. Zahrudin. Tapi saya rasakan perjalanan pilihan raya harus dijalankan serentak. Kerana kita juga harus akur dari segi fasiliti, kemudahan, prasarana, infrastruktur dan juga kos yang perlu diselaraskan. Apatah lagi dalam meraihkan proses pendemokrasian, kita tidak boleh melihat hanya kepada isu semata-mata, tetapi apakah bentuk perjalanan yang mahu dipapar dari sudut SPR sendiri yang mengemudi dan juga diberikan tanggungjawab supaya mana-mana pilihan raya berjalan dengan licin, lancar dan juga tersusun. Memang psikik pengundi berbeza-beza. Tapi kalau kita lihat dalam pilihan raya umum yang ke-15, apa berlaku di Kepala Batas, apa berlaku di Permata Pauh, apa berlaku di Tasik Gelugor, kawasan yang dianggap bandar, separa bandar turut melihat kepada perubahan dari sudut pola pengundian yang dipengaruhi oleh pola pengundian masyarakat Melayu yang bukannya dikategorikan kawasan luar bandar semata-mata, tetapi di dalam satu kawasan parlimen itu ada kawasan bandar, separa bandar, luar bandar. Bermakna dalam konteks ini, mana-mana parti sekalipun harus merancang secara licik strateginya tersusun untuk memastikan dapat mengurus persepsi dalam apa jua keadaan. Sentimen akan dimainkan, saya rasakan di kawasan bandar sekalipun. Hari ini kita lihat kelompok profesional sekalipun masih melihat ataupun condong ataupun mempunyai kecenderungan ke atas isu yang terikat dengan 3R. Dalam konteks seperti ini, kita tidak boleh ketepikan isu ini juga relevan, penting dalam konteks Selangor. Ia juga penting dalam konteks Negeri Sembilan, ia juga penting dalam konteks Pulau Pinang, walaupun kita melihat 3 negeri yang lain itu dianggap sebagai melihat lain, iaitu Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Barangkali pola pengundian yang mahu kita lihat di sini adalah sejauh manakah wujud gelagat pola yang berdasarkan kepada garis keetnikan yang dari sejarah awal menunjukkan bahawa memang itulah aliran yang akan diperhatikan. Tetapi pasca PRU ke-15 yang akan turut diteliti adalah apakah akan ada aliran sokongan daripada penyokong UMNO khususnya kepada DAP kepada UMNO dalam pembentukan kerajaan perpaduan. Apakah itu acuan yang mahu diangkat selepas ini, khususnya di negeri seperti Kedah, seperti di Pulau Pinang, di Negeri Sembilan, Selangor. Bagaimana keyakinan, kepercayaan dapat dibina? Kerana saya percaya Ulu Balang ataupun Panglima ataupun Warlords pasti akan mengguna pakai isu ini untuk terus membawa kepada defisit kepercayaan. Dan sejauh manakah parti-parti yang berhadapan dengan defisit kepercayaan akan menjadikan pilihan raya kali ini sebagai satu referendum kepada mereka untuk menunjukkan bahawa pandangan serum itu perlu diperbaiki kerana sudah ada perubahan dalam pembentukan kerajaan, khususnya dalam konteks kerajaan perpaduan. Prof Siva, tadi Dr. Zahrudin menimbulkan satu elemen yang sewaktu mana Dr. terputus daripada bersama kami di studio secara dalam talian berkait tentang pengundi luar. Tetapi saya kaitkan sekaligus di situ dengan pengundi muda dan pengundi pertama kali, first time voter, FTV. Sewaktu PRU 15 dahulu, kita tertanya-tanya apa sentimen mereka. Dan kini kita lihat pelbagai analisa sudah dibuat. Di antara tempoh daripada PRU ke-15 dahulu hingga ke kini, saya ingin mendapat pandangan Prof Siva. Apakah kita sudah boleh memahami sentimen cara mereka berfikir pada PRU 15 dan adakah ada tanda-tanda perubahan disebabkan oleh pelbagai agenda yang telah pun digariskan oleh kerajaan perpaduan ini? Untuk Prof Siva ulas terlebih dahulu sebelum Dr. Zahrudin, selepas kita berehat seketika. Saya merasa sunyi dan perasaan sedih berpanjangan. Saya sering menyalahkan diri dalam setiap permasalahan. Saya kerap mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri. Awas,
Itu tanda-tanda kemurungan. Jangan pandang remeh kerana masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka menjadi masalah kesihatan kedua tertinggi selepas penyakit jantung. Jangan biar emosi mengawal diri anda. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Saksikan Selamat Pagi Malaysia dan pelancaran Salam Baitullah 2023 bersama saya Munawar Azmi dan juga bersama saya Raja Sufia Raja Arif pada hari Jumaat 16 Jun 2023 bermula jam 8 pagi langsung dari Hotel Roy Chulan, Kuala Lumpur. Saksikannya di saluran Berita RTN dan juga di saluran TV1 Penyucian Jiwa Kemuncak Ibadah. With the MERS 999 application system, getting emergency assistance is now easier. Save Me 999 Police connects the Malaysian public to the police. Save Me 999 Deaf for those with hearing or speech impairments. And Save Me 999 Blind for those with visual impairments. Download now for free on your smartphones. MERS 999 and applications make emergency calls easier. Naratif khas ini melihat kepada perkembangan menuju PRU 6 negeri. Dr. Ahmad Zaharuddin dan Prof. Dr. Siva Murugan bersama Prof. Siva secara dalam talian. Saya gantung satu soalan kepada Prof. Siva dan saya kaitkan dengan soalan di Facebook oleh Azfa Azlan yang juga lebih kurang bertanya soalan yang sama. Pada pandangan Azfa, dia bertanyakan tentang bagaimana pendirian kelompok yang disebut sebagai Undi 18. Dan beliau menyebut bahawa rupa-rupanya Undi 18 itu pada pandangan beliau makan tuan kepada kerajaan semasa. Namun yang saya tanyakan kepada Prof. Siva, semenjak PRU 15 hingga ke kini, apakah sudah ada petunjuk gambaran berubah atau ia semakin dipertajam? Sekurang-kurangnya Prof. Siva boleh menilai daripada sentimen pelajar-pelajar sendiri agaknya, Prof. Siva. Ya, daripada kajian yang telah dilakukan oleh sebahagian daripada pengkaji USM menunjukkan bahawa aliran sokongan dalam kalangan pengundi 18 ke atas masih lagi tidak mengalami perubahan yang ketara. Kerana PRN diadakan dalam jangka masa 6 bulan sahaja dan saya rasa jangka masa 6 bulan kurang wajar jadikan sebagai satu penanda aras kepada kerajaan untuk melakukan apa saja dalam memenuhi keperluan kemahuan dan juga memahami psikik dalam kalangan golongan belia. Dan kita tahu dalam kalangan golongan muda, remaja belia ini, mereka tidak terikat dengan ikatan tradisional, tidak terikat dengan persejarahan, tidak terikat dengan legasi, tetapi mereka melihat apa yang berlaku pada hari ini. Dan sudah pastilah isu-isu semasa mempengaruhi pola pengundian mereka dan saya percaya dalam kalangan pengundi yang berumur 18 tahun ke atas dan juga pengundi automatik yang telah pun secara automatik didaftar sebagai pengundi walaupun berumur barangkali 40 tahun, 50 tahun tidak pernah mengundi sebelum ini akan mengundi kali ini, mereka mempunyai sentimen yang agak berbeza dengan apa yang telah dilihat sebelum ini. Sebab itu sesiapa saja yang melangkah ke PRN harus melihat apa yang wajar dilakukan secara rasional, praktikal untuk menyaingi nilai emosi yang ada pada mereka. Dalam konteks inilah saya percaya pengundi yang berumur 18 tahun, pengundi yang didaftarkan kali pertama memainkan peranan yang cukup besar seperti juga pengundi atas pagar. Tetapi waktu yang sama, kita tidak boleh menolak undi protes yang telah dilakukan oleh mereka yang wala ataupun setia kepada parti sebelum ini. Bagaimanakah untuk menarik balik golongan ini? Bagaimanakah untuk memastikan bahawa golongan ini keluar mengundi dan juga memberikan
pemangkahan kepada parti yang pernah mereka sokong. Kerana itu juga boleh menentukan jalur perbezaan di antara parti-parti yang bertanding. Sebab itu saya rasakan bahawa PRN kali ini adalah sebenarnya juga untuk melihat kepada sama ada pola pengundian yang kita lihat pada PRU 15 bersifat tetap ataupun berubah. Mungkin akan ada perubahan, tetapi bergantung juga apakah pengundi luar mahu kembali selepas mengundi pada PRU dulu, dan juga sejauh manakah pengundi-pengundi ini masih merasa keinginan sebagaimana yang telah kita lihat pada PRU ke-15. Apakah wujud kelesuan politik kerana pengundi senyap dalam jangka masa 6 bulan. Kalau berbanding sebelum itu wujud satu macam momentum, euforia itu jelas. Tetapi 6 bulan ini tidak begitu ketara, seolah-olah senyap, dan itu sebenarnya juga memberikan mesej ataupun isyarat yang berbeza kepada mana-mana parti ataupun blok yang bertanding. Ya, Prof Siva timbulkan Dr. Zarudin soal undi protes, dan kita rasa ini mungkin boleh ada kesannya khususnya mereka yang tersingkir daripada parti dalam konteks UMNO. Tetapi satu lagi bentuk yang mungkin akan memberikan bekas adalah complacency, rasa selesa sesetengah pihak yang menganggap Selangor akan kekal, Kelantan akan kekal, dan mereka pun tidak pulang kerana mereka menganggap bahawa tak apa, kalau kita tak balik kampung pun keputusan akan kekal sebegitu. Ini akan berikan sejauh mana dua sikap ini, undi protes dan juga complacency, rasa selesa ini beri kesan kepada PRU yang akan datang, PRU negeri? Bagi saya, dia memberi kesan yang cukup besar. Kerana ketika ini saya patah balik apa sahabat saya Prof Siva mengatakan. Dia ada satu undi yang mana kita panggil, tak tahulah istilah dia, protes tak protes, undi beralih, undi tak beralih, beralih jiwa, beralih raga, semua berlaku ketika ini. Dan pada masa yang sama, kemungkinan juga akan berlaku di mana undi bagaimana parti-parti ingin mengekalkan undi yang sedia ada daripada berlari pada undi parti-parti yang lain. Dan masalah ini saya merasakan bukan sekadar terdapat pada satu dua parti, hampir menyeluruh parti. Kerana apabila berlakunya orang kata permainan yang baru selepas PRU 15 ini, permainan itu maksudnya adanya penyatuan di antara A, B, C dan sebagainya, mungkin boleh diterima atau tidak boleh diterima. Itu satu tanda soal. Adakah pengikut tegar ini akan kekal bersama mereka ataupun melakukan protes, itu satu, ataupun terus mengatakan tak naklah mesti tadi undilah apa pun hasilnya tidak seperti mana yang kita kehendaki. Itu juga harus dijadikan satu tanda aras yang baru. Pada masa yang sama mungkin juga berlaku kalaulah tarikh yang ditentukan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya itu tidak kena-mengena dengan sebarang cuti sebagainya, dan menyebabkan mungkin juga orang memikirkan tentang pengundi luar tadi, untuk kembali ke kawasan untuk mengundi adalah satu kos yang cukup besar. Kerana pengorbanan untuk balik ke kampung adalah bukan sesuatu yang orang kata sekadar untuk pangkah X. Kerana dia melibatkan tentang masa, tenaga, wang ringgit dan mungkin juga pekerjaan. Jadi kita harus memikirkan berapa ramai di antara kita yang sanggup melakukan perkara tersebut. Saya merasakan mereka-mereka yang berada di atas pagar ini mungkin berfikir bukan sekali, bukan dua kali, mungkin 10 kali sebelum mereka pulang untuk mengundi. Itu satu. Mungkin saya sentuh sedikit dalam masa seminit dua ini. Kalau kita mengatakan tentang undi yang baru, undi 18 dan sebagainya, saya rasakan ketika kita berlakunya proses PKP, apabila berlakunya pekerjaan dalam talian, pendidikan dalam talian dan sebagainya, ini merupakan satu pendedahan yang cukup besar kepada pengundi-pengundi bahawasanya elemen dalam talian ini adalah elemen yang akan mempengaruhi siapa saja. Jadi permainan tetap sama. Saya bersetuju dengan Prof Siva. Mungkin siapa-siapa yang boleh mendominasi apa-apa platform atas talian ini boleh mempengaruhi mereka-mereka yang dalam generasi Z seperti kita berdua ini. Maknanya generasi-generasi muda sama, kita generasi yang sama. Jadi generasi yang mana yang memang tidak bersosialisasi, tetapi sosialisasi itu hanyalah di depan kantas skrin. Jadi mungkin mereka-mereka ini kalau siapa saja yang dapat menarik perhatian dari segi media sosial, mungkin mereka akan menjadi juara di sini. Jadi secara tuntasnya kita melihat berlaku perubahan secara drastik, mungkin saya boleh bersetuju dengan Prof Siva tadi. Secara drastik mungkin tidak.
kerana kita tidak boleh lagi mengukur kerana tidak lagi berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana apa yang berlaku ketika PRU 15 tidak sama suasananya dengan suasana sekarang. Kerana Kedah dahulu suasana tidak sama sekali, kehendak tak sama sekali, kempen tak sama sekali. Sekarang ni dah ada benda yang berbeza. Jadi untuk meletakkan kayu ukur, kayu aras pun tidak sesuai. Kerana orang kata sudah menari di atas lantai yang berbeza. Okey. Prof Siva, dalam 2 minit yang berbaki ni, kalau bererti kita kalau ingin menilai ataupun membuat sedikit trajektori, unjuran dan kajian, kita tidak boleh berlandaskan kepada realiti dalam PRU yang lalu. Kita sudah berdepan dengan satu realiti yang cuba kita fahami. Saya nak minta Prof Siva berikan gambaran, kerana saya kira kerjasama di antara PAS dan Bersatu itu mungkin sesuatu yang mudah untuk dilunakkan. Tetapi bila PH dan BN, ini sesuatu yang baru. Bagaimana pakatan ini akan boleh memberikan dampaknya dalam PRU akan datang? Ya, sudah pastilah PH dan juga Barisan Nasional berhadapan dengan suasana yang agak unik, dan bagaimana mereka mampu untuk menggali titik persamaan dan juga meraih perbezaan tanpa menjejaskan kredibiliti reputasi yang telah wujud selama ini. Dan saya percaya itulah yang juga akan menjadi ujian. Dan dalam pilihan raya kali ini, sudah pasti pilihan raya ini juga mahu melihat pertembungan beberapa personaliti. Di situlah yang akan saya rasa mencongak dan juga membawa satu aliran perubahan ke atas bentuk sokongan yang mahu dipapar kepada umum. Dalam konteks Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, barangkali UMNO akan menggunakan Perhimpunan Agung UMNO untuk melahirkan keyakinan, kepercayaan bahawa inilah bentuk acuan penggabungan kerajaan campuran yang perlu diikuti, dan sejauh mana keyakinan itu dapat diselaraskan dengan kepimpinan pertengahan dan bawahan. Saya percaya di peringkat atasan, kedua-dua pihak mampu untuk menunjukkan ada kolaborasi kerjasama, tapi sejauh mana dapat disalurkan kepada di peringkat yang berbeza supaya wujud terjemahan kepada aliran sokongan. Ia berbeza dengan Perikatan Nasional. Bagi PAS dan Bersatu, saya percaya itu mudah dilakukan. Dan dalam konteks Barisan Nasional Pakatan Harapan, inilah yang perlu diselaraskan, termasuk dari segi pemilihan calon, agihan kerusi, jentera, dan bagaimanakah akan wujud perayu yang bersedia untuk bergerak bersama, yang sebelum ini berdampingan tetapi berasingan, tapi kini perlu bergabung dan juga bergaul. Dan dalam konteks politik, komunikasi politik dalam kalangan mereka itu penting untuk pilihan raya kali ini. Bagaimanakah personaliti-personaliti yang terlibat mampu untuk berkomunikasi, memberikan isyarat, mesej yang jelas supaya tidak terlanjur sehingga mengganggu gugat sokongan yang mampu mereka bawa. Di sinilah saya lihat sokong bawa rebah harus diperhatikan dan tindakan berhati-hati. Mungkin itu strateginya. Mungkin itu strateginya. Ya, tapi saya rasa perlu berhati-hati supaya janganlah sampai marahkan nyamuk, lampu terbakar, menang sorak, kampung tergadah. Prof, untuk PRU negeri ini, ringkas je. Prof, nantikan siapa atau apa? 10 saat. Saya nak melihat negeri manakah yang sebenarnya akan menonjolkan isu-isu tertentu. Sudah pasti kita mahu melihat apa akan berlaku di Kedah khususnya. Dan saya di Pulau Pinang, saya juga mahu melihat apa berlaku di Pulau Pinang. Saya minat kat Kedah tu. Saya nak tanya soalan yang sama kepada Dr. Zahar, tapi masa dah tamat. Itu kita kongsi dekat Facebook nantilah. Terima kasih Dr. Zaharudin dan terima kasih Prof Siva. Kepada semua penonton juga terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.